رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah 939 Muhammad bin Ishaq daripada Buraidah bin Sufyan Al-Aslami daripada Muhammad bin Ka'ab yang berkata, lamma syara Abu Zarrin ila rabtati fi ahdi Uthman radhiyallahu anhu wa asabahu biha qadarahu wa lam yakun ma'ahu illa amatuhu wa ghulamuhu awsa ilayhima an ghassilani wa kaffinani ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمر عليكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على ذقنه فلما مات فعل به ذلك ثم وضعه على قارعة الطريق فأقبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رهط من العراق فلما رآهم الغلام قام إليهم فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على ذقنه فأقبل ابن مسعود رضي الله عنه وهو يبكي رافعا صوته ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم وأروه ومضوا وهو يحدثهم بما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. Ketika Abu Dhar telah pergi ke Ar-Rabawah, di mana di masa Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai tiba takdir pada dirinya, ia berkata kepada isteri dan budaknya, orang suruhannya, jika aku telah mati, maka mandikan dan kafankan, kemudian letakkan saya di tengah jalan, dan pada rombongan pertama yang melalui daerah ini, maka katakan kepada mereka, ini Abu Dhar sahabat Rasulullah SAW telah mati, maka tolongan kami untuk menguburkannya. Kemudian setelah dilaksanakan oleh isteri dan budaknya wasiat itu, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dengan rombongannya daripada Iraq tiba, maka segera ia berkata, ini Abu Dhar sahabat Nabi SAW telah mati, maka tolonglah kami untuk menguburkannya. Maka segeralah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekati sambil menangis, berkata dengan suara yang lantang, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, engkau berjalan sendirian dan mati juga sendirian, dan akan dibangkitkan juga seorang diri, kemudian mereka kubur. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan kepada mereka sabda Rasulullah SAW dalam perang Tabuk mengenai Abu Dhar radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi menceritakan tentang kehebatan dan kesalehan sahabat Nabi Abu Dhar Al-Ghifari.
yang aku telah pun dinyatakan oleh doktor kita pada pagi ini, ya, pagi yang telah lepas. Inilah salah seorang dari sahabat Nabi yang orang kata apa, terlalu dekat, terlalu rapat dengan Rasulullah SAW, dan dia pelik daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi dalam kehidupan dia adalah orang yang benar soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diriwayatkan di sini menyatakan tentang kematian Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sebelum dia nak mati, diwasiatkan ataupun telah diberikan kepada isteri, dikhabarkan kepada isteri dia supaya dia kata, jikalah sampai masanya aku telah mati, maka mandi dan kafankan, kemudian letak saya di tengah jalan, supaya ada rombongan yang lalu kawasan itu, daerah itu, dikebumikanlah aku jenazah. Jadi memang benar, itulah yang berlaku kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Bila dia mati, jadi isteri dia dengan orang suruhan dia, ataupun kalau kita hari ini bahasa orang kata orang gaji, pembantu dia, maka dia pun lakukan apa yang telah dikatakan oleh Abu Dzar bagi isteri dan pihak pembantu dia. Maka dimandikan, dikafankan, diletak di tengah jalan. Maka ketika itulah lalulah daripada itunya satu daripada rombongan, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang dikata tiba dengan rombongannya daripada Iraq, maka segera dia berkata, ini Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Jadi orang kenal. Jadi mereka pun dia tengok dikebumikanlah jenazah dia. Dan bila dikebumikan jenazah itu, Abdullah bila tengok dia pun menangis. Dia kata, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, Abu Dzar ini bersendirian, mati bersendirian, dan dibangkit nanti pun juga bersendirian. Inilah kehebatan ataupun kedudukan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang kemana kita lihat dalam perang Tabuk ini, yang doktor dah cerita tu mengatakan bahawa kita tengok bahawa dia ketinggalan, tapi tetap dia juga tidak ketinggalan untuk pergi perang. Hanya ketinggalan dengan sebab keinderaan dia menghadapi masalah. Tetapi dengan kecekalan dan ketabahan hatinya sebagai seorang sahabat Islam dan sahabat kepada Rasulullah dan orang Islam, tidak pernah padam dalam jiwanya mati untuk mati jihad, berjuang di jalan Allah itu tak ada. Tetap ianya untuk berjuang di jalan Allah, walaupun menghadapi masalah kenderaannya itu. Kalau kita ni orang kata mungkin alasan tak pergi dah kot, kenderaan rosak. Tak apalah, korang pergilah, aku tak dapat kenderaan rosak. Itu dia. Jadi Abu Dzar tidak, dia walaupun menghadapi macam tu, dia tetap pergi juga. Maka bila orang lain dah tengok dah sampai dah, dia tengok-tengok di belakang, nampak dah berjalan. Maka bila dihadapi, maka dikatakan itu Abu Dzar memang betul. Dia sampai juga dalam peperangan tersebut walaupun kenderaannya itu menghadapi masalah. Inilah yang menunjukkan kecekalan, kehebatan, keimanan seorang sahabat
yang cukup tinggi tahap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tak silap ingatan juga tuan-tuan, pernah di antara wasiat-wasiat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, pernah Nabi mengatakan dengan Nabi pegang dadanya, dengan Nabi mengatakan di antara itu, wahai Abu Dzar, berjalanlah kamu pada jalan Allah, jangan dihiraukan apa kata orang kepada kamu, asalkan kamu berada di atas jalan yang kebenaran. Benarlah kamu pada jalan Allah dan Rasulmu, jangan dihiraukan apa orang kata depan kiri, ke belakang, kanan kiri kamu, asalkan kamu berada di atas jalan yang kebenaran. Inilah kecekalan dan Rasulullah cukup menyayangi sahabat ini yang cukup baik dan segi salehnya, orang yang cukup hebat. Jadi sebab itulah apabila Abdullah bin Mas'ud bila dia tengok jenazah Abu Dzar ni, dia menangis dengan suara lantang. Dia kata, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, engkau berjalan sendirian, engkau mati juga sendirian, dan engkau dibangkitkan juga di akhirat esok sendirian. Lalu mereka berkuburkanlah jenazah Abu Dzar Al-Ghifari. Inilah yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan kepada mereka dengan sabda Rasulullah dalam perang Tabuk. Ada yang doktor cerita pagi semalam, ya. Jadi inilah kita lihat, moga-moga menjadikan kata apa sebagai satu pengajaran, contoh yang baik untuk diikuti di kalangan kita yang ada pada hari ini, terutama kita membekalkan ilmu ini kepada anak-anak generasi yang baru. Sebab apa? Dalam semangat yang kental yang ada kepada Abu Dzar ini, walaupun dia kata menghadapi masalah dengan kenderaannya wasak ataupun dengan kenderaannya tak berupaya untuk meneruskan perjalanan, dia tidak berpatah hati. Sanggup dia berjalan kaki demi untuk agama Allah dan Rasulnya, bukan daripada yang lain. Jadi itu yang kita nak letakkan, semangat jihad yang ada dalam jiwa seorang insan Abu Dzar ini yang begitu suci, yang perlu untuk disemak dan dibajai kepada kita, anak-anak, cucu-cucu kita ni. Sebab apa? Inilah satu daripada, untuk saya minta maaf dalam perkara ini, kalau kita tengok musuh-musuh yang ada hari ini, maka dia nak matikan semangat jihad yang ada dalam jiwa kita. Dan bagi pihak musuh pula mempropagandakan dalam masalah jihad ini, lalu mereka menggunakan berbagai-bagai bentuk da'iyah kotor yang konon-konon inilah gerakan Islam, padahal bukan gerakan Islam buat macam tu. Ini kita kena berikan penjelasan, dan kita kena berikan penghayatan yang betul, terutama anak-anak kita. Jadi kita sebab tu tidak mahu sebuah generasi yang ada pada hari ini semangat jihad itu dipadam, makin pupus. Jadi kita dilekakan dengan hiburan, dilekakan dengan muzik, dilekakan dengan lagu-lagu, dilekakan dengan filem-filem yang tak bermanfaat. Jadi perkara-perkara di antara unsur-unsur yang boleh melenyap dan mematikan semangat atau mematikan hak kita tentang jihad yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi sebab itulah kita tengok sahabat ni begitu hebat sampailah dia mati dalam keadaan begitu rupa, tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi menepati di atas itu, maka dia mati dalam bersendirian dan diwasiatkan kepada isteri, maka ditunaikan, diletakkan itu ada sungguh jemaah lalu, iaitu dalam Abdullah bin Mas'ud, maka mereka tengok lalu dikebumikan jenazah. Jadi ini tuan-tuan, kalau kita tengok buka dalam khusus dalam bincangkan bab Abu Dzar, banyak kisah-kisah istimewa yang telah dicatatkan
dalam lipatan sejarah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi itulah, insyaAllah besok doktor akan sambung besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.